So boleh nampak kelas boleh nampak, boleh dengar dengan clear tak? Okay, kindly respond over there. Okay, please respond. Boleh Alright. So apa khabar semua? How do you do today? Okay, we got some more 1 or 2 more minutes. So I just want to talk to you all. Okay, how do you do guys? Semua sihat? Okay, alright. Nota dah nak siap dah. Okay, lagi lebih kurang 20% sahaja. Cikgu akan hantar nota secepat yang mungkin. Baik, sebelum itu student. Dengar sebelum tu saya ada suatu benda nak bagi tahu. I got something to tell to you. Okay, bendanya adalah kita akan ada replacement class. Okay, we will have our replacement class untuk form 3 dengan betul-betul. Okay, I want you to write down. Okay, for form 3 for PT3. We will have a replacement class on for the February one. Saya rasa pada bulan Februari kita ada batal satu kelas. Jadi kita nak gantikan kelas yang kita batal hari itu. Okay, we want to replace the class. So untuk PT3, dengar betul-betul, untuk PT3 kelas kita adalah 27 Mac. 27 Mac 2021. 27th of March is Saturday. Ini merupakan Saturday, hari Sabtu. Okay, for PT3 I'm telling this one for PT3 untuk form 3 student. Okay, 27th of March. Dan time dia adalah 3.20 hingga 4.20. 3.20 hingga 4.20 PM. Okay, so dengar betul-betul. Saturday 27, 3:20 until 4:20 is our class. Okay, faham tak student? I hope so you receive Okay, untuk PT3 bila 27 hari Sabtu. Sabtu 27 3.20 hingga 4.20 kelas. Jadi ingat. Okay, usah risau. Nanti kelas yang akan datang pun untuk minggu depan pun cikgu akan pesan lagi sekali. Okay, kelas dah pukul 8 lah. Okay, so saya rasa bahagian peredaran darah kita dah habis bahagian peredaran darah. Lepas tu bahagian tumbuhan pun tak begitu detail. Okey, bahagian tumbuhan pun kita dah habis dari tu. Okey, kita belajar pasal phloem, pasal xylem. Okey, phloem dia digunakan untuk mengangkut apa? Xylem pula digunakan untuk mengangkut apa? Okey, kita dah belajar benda yang basic tu dah belajar dah. Dan kita tahu phloem ada dekat mana, xylem ada dekat mana. Okey, sebelum tu siapa dah habis bab 3 dekat sekolah? Kamu dah habis bab 3, dah habis belajar bab 3 dekat sekolah? Belum lagi Okey. Tapi dah masuk, right? Ada seorang student tanya soalan dekat sini. Wah, dia hantar soalan yang sama. Dia tanya, Sir, is it water very important for peredaran darah? Okey, untuk menjawab soalan student ni, dia tanya, adakah air ni penting untuk peredaran darah? Jawapannya adalah yes. Penting. Kenapa? Sebab you tengok sini kelas apabila kita belajar tentang darah, this one is little bit of revision Apabila kita belajar tentang darah, lebih kurang 55% komposisi darah adalah apa? Adalah plasma. Selainnya iaitu 45% komposisi darah adalah sel yang terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Apabila kita datang kepada plasma, kelas lebih kurang 90% kuantiti plasma. Dengar betul-betul Dalam darah ada 55% tu plasma. Dalam plasma ada air dan ada bahan-bahan yang lain. Jadi, air di dalam plasma sahaja lebih kurang 85%. 80 hingga 90% komposisi di dalam plasma adalah air. Saya harap saya jawab soalan student tadi itu. Dengar. Lebih kurang 55% adalah plasma. Dalam plasma itu lebih kurang 85 hingga 90% merupakan air. Jadi air ini memang sangat-sangat penting untuk sistem peredaran darah.
Faham Boleh faham Air merupakan sangat-sangat penting untuk sistem peredaran darah. Okay, I think so. I already answered to that questions, to the students' questions. Okay, selain daripada tu, ada lagi ke soalan daripada tu? So, can we bleed out plasma or white blood cell? When you bleed out, everything is coming. When you bleeding, apabila kamu tengah mengalami peredaran darah, apabila darah tengah keluar, semuanya keluar, student. Okay, dia bukan macam sel darah merah saja keluar atau sel darah putih atau plasma saja keluar. Everything come out. Okay, semuanya keluar. Tapi certain time you akan nampak hanya keluar cecair sahaja. Okay, kamu akan nampak ada keluar cecair tapi kamu takkan nampak sel darah. Kamu takkan nampak warna merah. Kamu hanya nampak warna apa? Warna putih, colorless liquid. Colorless liquid tu adalah plasma. Kenapa? Sebab bahagian kapilari darah tu belum pecah lagi. Sometimes you akan nampak dekat muka dia, okay, ada jerawat ke, ada jeragat ke. Jika you picit, you akan nampak terdapat sejenis titisan air keluar yang tidak berwarna. Yang tidak berwarna tu lebih kurang plasma lah. Okay, saya harap you faham Okay, sekarang kita nak masuk kepada bahagian 3/4. Okay, pengangkutan dalam darah. Okay, wait, let me erase this. Okay, kita akan masuk dekat bahagian 3.4. Pengangkutan pengangkutan dalam tumbuhan. Okay, before we enter to 3.4, I got one question to ask. Berapa ramai yang dah masuk ke bab 4, ke reaktifan logam? Okay, belum lagi belum masuk lagi Okay, siapa dekat bahagian 3/4 dekat sekolah? Bahagian 3/4 pengangkutan dalam tumbuhan. Siapa dekat pengangkutan dalam tumbuhan? 3/4. Okey, kita akan belajar tentang pengangkutan. Okey, pengangkutan dalam tumbuhan. Baik student, kamu perlu ingat suatu benda dekat sini. Okey, apa yang kamu perlu ingat adalah tumbuhan pun sama seperti manusia. Okey, tumbuhan pun sama seperti manusia. Tumbuhan pun memerlukan gas. Okey, dia pun memerlukan gas. Selain gas, dia pun memerlukan air. Malah tumbuhan pun memerlukan nutrisi. Semua benda ni akan masuk ke dalam tumbuhan. Okey, dia sama seperti manusia juga. Kita perlu makan, kita perlu minum. Okey, sama juga benda ni. Okey, tumbuhan pun ada makan, ada minum dan dia juga memerlukan gas. So, apabila semua benda ni masuk ke dalam tumbuhan, tumbuhan pun akan menghasilkan apa? Bahan buangan. Okey, dia pun akan menghasilkan bahan buangan sama seperti manusia. Boleh faham setakat ni student? Dengar, semasa saya mengajar, bagi ingat dan bagi memudahkan pengajaran kamu, pastikan kamu ada buku teks sebelah kamu. Okey? Okey, make sure you have your textbook beside you. Okey? Alright, and then you go to the 3.4, pengangkutan dalam tumbuhan. Baik student, sekarang soalan saya adalah, kita manusia, kita melakukan proses respirasi. Okey, untuk memastikan proses respirasi ini berlaku dengan cekap, kita memerlukan dua bahan. Apakah nama dua bahan tersebut? Saya ulangi soalan saya, manusia melakukan respirasi. Untuk proses respirasi, kita memerlukan dua bahan. Apakah dua bahan tersebut, student? Apakah nama dua bahan tersebut? Oksigen, bagus. Dan lagi satu adalah satu oksigen. Lagi satu adalah apa, student? Glukosa, bagus. Okey, untuk proses apa? Untuk proses respirasi. Ini cikgu tulis dekat sini. Respirasi. Kita memerlukan dua bahan. Satu, kita memerlukan oksigen. Lagi satu, kita memerlukan glukosa. Baik. Sekarang kelas, tumbuhan akan melakukan suatu proses.
Apakah nama proses yang dilakukan oleh tumbuhan? Suatu proses kimia dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesis. Bagus. Tumbuhan melakukan suatu proses kimia. Nama dia adalah fotosintesis. Okey. Soalan saya adalah, untuk respirasi kamu dah bagi tahu dah, kita memerlukan oksigen dan kita memerlukan glukosa. Tetapi student, untuk proses fotosintesis kita memerlukan apa? Karbon dioksida, bagus. Okey. Air, bagus. Okey. Cahaya matahari dengan klorofil itu adalah sejenis bahan. Okey, bahan yang diperlukan untuk fotosintesis juga. Tetapi yang lebih tepatnya adalah dia memerlukan gas karbon dioksida dan air. Baik, tengok dekat sini. Dia memerlukan gas karbon dioksida, pada masa yang sama tumbuhan memerlukan air. Cahaya matahari memang kita dah dapat daripada matahari, dia menghasilkan cahaya. Okey. Manakala klorofil di dalam daun ada kloroplas, kloroplas tu mempunyai sejenis pigmen berwarna hijau. Pigmen tu dikenali sebagai klorofil. Okey, that one is easy. Settle. Tetapi kelas, soalan saya adalah bagaimana tumbuhan nak mengangkut atau mendapatkan karbon dioksida dan juga air. Itulah persoalan dia. Boleh faham macam mana dia nak mengambil karbon dioksida dan macam mana kita nak ambil air. Jika you tengok respirasi kelas, kita dah belajar dekat bahagian pengangkutan dan respirasi. Cara-cara manusia mendapatkan oksigen. Dalam form 2 pun kita ada belajar. Manakala glukosa, kita dah belajar dekat form 2, bahagian nutrisi. Yang ini form 3, pengangkutan kita dah belajar. Tapi kita masuk dekat bahagian tumbuhan pula. Maka, tumbuhan ni, dia melakukan suatu proses. Dengar tumbuhan, dia melakukan suatu proses. Nama proses tu adalah, tengok, seorang student, nama dia Agnes. Sebelum saya habis, Agnes dah bagi tahu jawapan dia dah. Nama dia adalah Agnes Emily. Very good, Emily. Okay? Agnes Emily, very good. Jawapan dia adalah proses transpirasi. Transpirasi jawapan dia. Okey. Melalui proses transpirasi. Nanti student di dalam exam, in exam, dia akan tanya suatu soalan. Soalan dia berbentuk apa tahu? Berikan maksud transpirasi. Ataupun apakah definisi bagi transpirasi? That is what they will ask. Jadi, kamu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan transpirasi. Kamu kena tahu maksud dia, kena pandai untuk memberikan maksud ataupun definisinya. Okay, you must be very good to define that. Sekarang kelas saya tanya soalan ni kepada anda semua. Apakah yang dimaksudkan sebagai transpirasi dalam tumbuhan? Very good, Agnes. Proses kehilangan air. Ashwa, give me the right answer. Suatu proses kehilangan air. Jadi kelas, kamu kena ingat definisi dia. Dia mesti akan tanya dalam exam. Definisi bagi transpirasi adalah suatu proses kehilangan air. Daripada mana? Daripada tumbuhan. Melalui apa? Remember, stoma. That is one more keyword over here. Stoma. Maka, air ni kelas, air, dia akan hilang dalam bentuk wap air. Okey? Air dalam bentuk cecair ni akan hilang atau tersejat melalui wap air menggunakan stoma. Nama proses tu adalah transpirasi. Boleh faham setakat ini, student? Boleh faham, Baik. Aliran dia kelas, dengar, aliran air adalah sangat senang. Air akan diserap melalui akar. Okey, dengar student, dengar betul-betul. Jangan tanya soalan, dengar betul-betul. Air akan diserap, okey, diserap masuk ke dalam akar.
Melalui akar, dia akan masuk ke batang. Okey. Daripada batang, dia akan pergi ke pucuk. Di pucuk terdapat suatu organ yang dikenali sebagai daun. Boleh faham kan? Okey. Daripada daun, dia akan hilang melalui suatu liang. Nama liang tu dikenali sebagai liang stoma, student. Okey. Nama dia adalah liang stoma. Baik, sekarang persoalan saya adalah daripada akar ke batang, daripada batang ke pucuk sehingga daun, air akan melalui suatu tisu. Siapa tahu nama tisu tersebut? Daripada akar ke batang, daripada batang ke daun, okey, pucuk daun sehinggalah liang stoma tu. Very good. That is one student give me the answer. Apakah nama jawapan tersebut? Itulah sejenis tisu. Tisu apa tu? Tisu ni digunakan untuk mengangkut air. Cepat kelas. Tisu apa? Tisu apa? Suatu tisu yang digunakan. Very good, Pavitran. Pavitran give me the right answer. Jawapan dia adalah xylem. Ingat. Apakah nama tisu tu? Nama tisu tu dikenali sebagai xylem. Okey, kena ingat student, kamu perlu ingat. Okey, xylem. X-I-L-E-M. Xylem. Kalau bahasa Inggeris, X-Y-L-E-M. Xylem. Okey, nak salin, cepat salin. Kalau you nak ambil snapshot, kamu boleh ambil snapshot. Okey? Dan student, sementara tu, siapa ada soalan, kamu boleh tanya soalan sekarang. Ini merupakan 3.4, bahagian terakhir, bab 3. Siapa ada soalan, anda boleh tanya soalan sekarang, student. Dah siap salin, Anyone got any question? Agnes, you have any question to ask, Agnes? Nothing. All okay. Everything is fine. Fine, Class, kalau semuanya okay, everything is fine. Could you please show me your thumbs up, student? Okay. Show me your thumbs up. All okay, Semuanya faham, Tak ada masalah, Okay, alright. Kalau ada soalan, ada apa-apa you tak faham, you boleh tanya student. If anything you don't know, you want to ask, okay, definitely. Okay, I will try my level best to answer to you. Ada seorang student tanya, sir, the xylem at which part, sir? Okay, tengok betul-betul. Kamu kena ingat keratan rentas bagi akar, bagi batang dan juga daun. Okay, kamu kena tahu keratan rentas dia. Sekarang, apabila kamu tengok keratan rentas dia, saya rasa saya masih lagi ingat. I think so, few weeks ago, saya ada lukis dekat sini. Keratan rentas bagi daun, batang dan juga akar. Okey, saya rasa saya ada lukis. Kalau tak apa. Okey, right, tak apa, tak ada masalah. Maybe saya akan lukis lagi sekali. Jika kamu ambil akar, okey, di bahagian akar, keratan rentas dia kelas, it will look like this. Okey, kalau boleh saya nak kamu salin. Okey, lukis like what I'm doing over here. Bahagian tengah-tengah ni yang nampak macam bintang, dialah dikenali sebagai xylem. Manakala bahagian luar ni dikenali sebagai phloem. Okey, bahagian tengah-tengah tu nama dia adalah xylem. Saya pernah lukis kelas, tak apalah saya lukis lagi sekali. Ini merupakan bahagian akar. Jika kamu tengok bahagian batang, okay, we look like this. Ada ring and this side we look like. Okay, kamu nampak Bahagian dalam dia kelas, dengar betul-betul. Bahagian dalam tu dikenali sebagai xylem. Kalau boleh saya nak kamu lukis sendiri Bahagian dalam tu xylem, manakala bahagian luar tu dikenali sebagai apa? Sebagai phloem. Ini merupakan keratan rentas bagi akar, ini merupakan keratan rentas bagi batang. Manakala student
Jika you ambil daun, bagaimanakah bentuk keratan rentas daun? Okey, bagi daun, it will look like this. Okay, this is how it will look like for daun. Okay, lepas tu di tengah-tengah buat macam ni. That is one curve. Bahagian atas ni kelas merupakan xylem dan bahagian bawah ni pula kelas dikenali sebagai phloem. Okay, this is how it will look like. Ada faham student? Okay, kita ada dua jenis tisu dekat sini. Satu nama dia xylem dan lagi satu nama dia phloem. Okey, xylem ni digunakan untuk mengangkut dua bahan. Apa dia? Satu digunakan untuk mengangkut air. Selain daripada air, dia digunakan untuk mengangkut garam mineral. Tulis student. Okey, xylem digunakan untuk mengangkut air. Betul. Selain daripada air, xylem juga digunakan untuk mengangkut garam mineral. Okey. Manakala, apakah kegunaan phloem? Okey. Phloem pula kelas, phloem digunakan untuk mengangkut, tulis, untuk mengangkut hasil fotosintesis. Okey, kita semua tahu hasil fotosintesis adalah glukosa, tahu kan? Okey, tetapi kamu jangan tulis glukosa dekat sini. Kamu tulis makanan. Phloem digunakan untuk mengangkut apa? Phloem digunakan untuk mengangkut makanan. Habis. Dah sahaja kelas. Itu sahaja. Ada soalan, student? Tanuja kata faham cikgu. Okay, I'm happy if you understand. Siapa ada soalan? Ini merupakan masa untuk anda tanya soalan tersebut. Ada soalan? Semua faham? Okay, kalau semua faham, show me your thumbs up, guys. Okay, just show me your thumbs up. Very good. Okay, very good. Okay. Cikgu, boleh tak repeat again yang tiga benda itu apa? Yang tiga benda mana? Ini merupakan keratan rentas, cross section. Keratan rentas, yang ini dimiliki oleh akar, yang kedua ni dimiliki oleh batang, yang ketiga ni dimiliki oleh daun. Ini cross section dia. Supaya you kena pandai untuk mengenal pasti di mana kedudukan phloem dan di mana kedudukan xylem. Sebab student nanti dalam exam, dia akan suruh kita lukis. Benda pertama, selain daripada disuruh kita lukis, dia akan minta kita untuk mengenal pasti di mana xylem dan di mana phloem. Sometimes akan tanya satu soalan, dia akan suruh kita lorek atau labelkan bahagian phloem dan xylem ini. Okay, welcome student. You say thank you. Okay. Allegation tanya soalan. So, what means by sucrosa? Very good allegation. Apa tu sucrosa? Okay. Hasil daripada fotosintesis adalah glukosa. Hasil daripada fotosintesis adalah glukosa. Tetapi, tumbuhan akan simpan glukosa ni dalam bentuk kanji. Tumbuhan akan simpan glukosa dalam bentuk apa? Kanji. Tetapi, untuk tujuan pengangkutan, dengar untuk tujuan pengangkutan, makanan itu akan ditukarkan kepada sukrosa. Tadi cikgu ada tulis makanan dekat sini, right? Makanan yang bergerak, dengar makanan yang bergerak melalui phloem tu, dia bergerak dengan cara sukrosa. Ini merupakan bentuk pergerakan dia. Okay. Dia membuat glukosa, dia menyimpan makanan dalam bentuk kanji, dan dia mengantar ke seluruh tumbuhan dalam bentuk sukrosa. Boleh faham, student? Ada seorang tanya, so what mean of osmosis?
Apa itu osmosis? Let me give you the answer. Wait, nama dia Sir Michael Fan. Ya, betul. Okey, nama dia adalah, dia dengar maksud osmosis yang tulis Maksud osmosis adalah, saya nak kamu salin student, pergerakan, okey, pergerakan molekul air. Okey, pergerakan molekul air daripada kepekatan tinggi, ke rendah. Itulah dikenali sebagai osmosis. Saya harap saya jawab soalan kamu. Apa maksud osmosis? Maksud osmosis adalah pergerakan air. Remember like this. Remember osmosis, remember air. Okey, ingat Ingat osmosis, ingat air. So apa tu osmosis? Maksud osmosis adalah pergerakan molekul air daripada suatu kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Itulah dikenali sebagai osmosis. Osmosis berkait dengan resapan. Yes, very good. Resapan tu terlalu general. Okey, glukosa pun resapan. Oksigen pun resapan. Karbon dioksida pun resapan. Semua ni resapan. Tetapi specifically kalau air kita sebut osmosis. Okey, saya harap saya jawab soalan dia. Okey, boleh faham student setakat ni? Boleh faham? Ada soalan? Okey. Boleh faham Okay guys, can I erase this? So I can proceed. Boleh tak saya padam kelas? Boleh padam sebab saya nak proceed kepada benda-benda yang lain. Okay. Siapa nak ambil snapshot ke apa ke? Quickly. Okay, nanti saya akan jawab. Soalan-soalan yang kamu tanya ni saya akan jawab. Okay. Sebab kita belum masuk dekat bahagian what does mean by resapan and resapan? Serapan, resapan. More or less the same. Okay, it's nothing much different. Air diserap masuk. Kalau sponge kain kita guna serapan. Kalau manusia tumbuhan kita guna perkataan resapan. Okay. So what is the meaning of epidermis? Maksud epidermis adalah kawasan paling luar. Contohnya kulit. Bahagian paling luar tu nama dia epidermis. Epidermal, epidermis, ni semua digunakan untuk kulit. Bahagian paling luar, permukaan suatu organ, kita panggil epidermis. Okay, I erase this one student sebab kita nak sambung. Kita ada banyak benda lagi nak cover. Jadi kelas, saya harap semua student-student dekat saya ni yang menghadiri kelas saya dah beli buku latihan belum? Sudah beli ke belum kelas? Dah beli buku latihan? Ada buat latihan tak selepas kelas kita? Setiap kali bila kita dah habis kelas kita, pastikan kamu buat latihan student. Okay? Dapatkan buku latihan, at least 2 for each subject. Dapatkan buku latihan, sekurang-kurangnya 2 buku latihan untuk setiap mata pelajaran. Kemudian, saya memang menggalakkan anda semua untuk melakukan latihan tersebut. Okay, so you can do the exercise. Semakin banyak latihan kamu buat, semakin pandailah kamu. Okay. Kita sambung daripada mana kita berhenti. Okey, sekarang kelas kita pergi kepada stoma. Okey, stoma ada dekat mana? Jika kamu ambil stoma, kebanyakan stoma ni kamu boleh jumpa dekat daun. Okey, selain daun, even di bahagian batang dia pun ada stoma. Ini merupakan lokasi dia. Okey, daun ada stoma. Yang ini pun ada stoma. Okey. Sekarang tujuan stoma ini adalah stoma ni dia membenarkan 2 benda berlaku dekat situ. 2 benda akan berlaku dekat stoma. Apa 2 benda ni? Yang pertama, ni tentang stoma Yang pertama,
merupakan proses penukaran gas. Yang pertama, proses penukaran gas melibatkan dua. Satu merupakan fotosintesis dan lagi satu adalah respirasi. Okey, saya harap you faham. Kalau fotosintesis, karbon dioksida masuk, oksigen keluar. Okey, kalau respirasi, oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Okey. Dan yang ketiganya proses apa? Proses transpirasi. Okey, saya harap you faham benda ni. Ya, very good Joy Rachel. Okey, Joy Rachel kebanyakan ni bawah daun. Kenapa? Sebab dia tak nak kena sunlight. Kalau dia kena direct sunlight, heavy transpiration will occur. We don't want heavy transpiration to happen. If heavy transpiration happen, the plant will wilt and die. Dia akan layu dan mati. Kita tak nak benda tu berlaku. So, dengarlah. Saya dah bagi ke depan dah. Membenarkan penukaran gas semasa fotosintesis dan respirasi. Lepas tu membenarkan wap air itu tersejat semasa transpirasi. Okey, sekarang kelas soalan seterusnya. Kenapa transpirasi ini sangat penting? Okey, apakah kepentingan transpirasi? Apakah kepentingan transpirasi? Dia akan tanya soalan ni. You rasa apa kepentingan transpirasi? Kenapa transpirasi ini penting? Mengawal suhu persekitaran. Very good. Even I can include your point. Sadhu Nisha nama dia. Very good, Sadhu Nisha. Mengawal suhu persekitaran. I can include that point. Bagi mengawal suhu. Okay, I write down that. To prevent from overheating lah. Okay. Memudahkan pengangkutan air, menarik air. Okay, I accept that one also. Okay. Untuk memastikan tumbuhan. Untuk memastikan tumbuhan kekal hidrasi. To make sure the plant, okay, to make sure the plant keep hydrated. Okay, so menghasilkan satu daya sedotan. Transpirasi ni, okay, transpirasi ni dia akan menghasilkan satu daya sedotan. Dia akan sedut. It will create some kind of suction force. Okay, menghasilkan satu daya sedotan untuk menarik air. Bukan saja air, dia digunakan untuk menarik, okey? Menarik air. Serta dia digunakan untuk menarik air serta garam mineral. Please. Dia digunakan untuk menarik air serta garam mineral. Tadi cikgu dah sebut dah. Jika suatu proses yang melibatkan air, apakah nama proses tu? What is the name given? Jika suatu proses yang melibatkan penarikan air, serapan air atau resapan air. Tadi saya bagi tahu apa untuk osmosis. Very good Arun Kumar. Very good Tanuja. Aishwa, very good. Okay, osmosis nama dia. Selain daripada tu, transpirasi ni sangat penting untuk proses penyejukan bagi tumbuhan. Very good. That is one more student. Dewa Ruben. I think so your name. Sorry Dewa Ruben Chandran. Okay. Dewa Ruben Chandran, give me the right answer. Menyingkirkan air yang berlebihan daripada tumbuhan. Itulah transpirasi. Very good guys. You guys are excellent. Very good. Okay. Melalui osmosis. Biasanya kelas transpirasi ini akan berlaku dengan pesat pada waktu
siang. Yang betul-betul pukul 12. Not to say siang, tengah hari lah. Okey, pada waktu tengah hari. Dia akan berlaku dengan paling tinggi. During the noon. Okey. Ada faham student? I think so better use the word sebab waktu siang panas. Yes, very good. Something like that. Kenapa? Masa tu you will get suhu yang paling tinggi. Okay, matahari pun terik. So that is the reason dia akan happen. Any question guys? You can ask quickly. Ada soalan boleh tanya. Okay, cepat student, ada soalan ke? Transpirasi berlaku disebabkan oleh suhu panas dan cahaya tinggi serta udara yang lembap. Siapa jawab tu? Jawapan dia merupakan satu jawapan yang sangat-sangat tepat. Very good jawapan dia, okay? Very good. Jawapan kamu merupakan jawapan yang tepat. Okay. Alright. Wait a moment, Agnes. I will finish up, then I come to answer to your question, okay? No worries. Okay. So, kelas dengar, allegation. Very good, allegation. Okay, very good. Pada waktu siang, dengar, pada waktu siang, tengah hari pun boleh, siang pun boleh lah. Okay. As long in English, we call daytime, which means we can see sunlight, ada sun. Okay. Pada waktu siang, panas kan? Matahari betul-betul tegak di atas kepala. Masa ni, transpirasi akan berlaku dengan pesat. Tetapi, jika transpirasi ini berlaku dengan pesat secara satu kadar yang berterusan, tumbuhan itu bakal kehilangan air yang banyak. Kita tak nak benda ni berlaku. Kita tak nak tumbuhan melakukan transpirasi secara berlebihan. Okey? Jadi apa yang berlaku? Pada waktu siang, sekiranya transpirasi melebihi daripada kadar penyerapan air, air kena serap, air kena dibuang. Air diserap, transpirasi berlaku. Jika transpirasi berlaku lebih tinggi daripada kadar penyerapan air, kita ada masalah dekat situ. Tumbuhan tu akan layu. Jadi, tumbuhan ni dia tahu proses penyerapan air saya ni semakin berkurang. Tetapi saya kehilangan air dengan banyak disebabkan oleh transpirasi. Apa tumbuhan tu akan buat? Kamu tahu kan bahagian stoma, liang stoma. Liang stoma tu akan ditutup. Apabila liang stoma ditutup, ada tak transpirasi berlaku? Tiada. So, dia boleh simpan air di dalam badan dia. Look at my second point. Untuk memastikan tumbuhan kekal hidrasi. Ingat air diserap, air tersebut akan dibebaskan melalui transpirasi. Dia kena berlaku secara equal. Dia kena balance. Tetapi student, jika transpirasi berlaku dengan lebih banyak daripada kadar penyerapan, dia akan tutup. Liang stoma tu akan ditutup. Boleh faham student setakat ni? Dia akan berlaku secara automatik. Everything will happen by its time. Okay, sendiri dia akan berlaku. Okay, now we are enter to several terminology. Biasanya kelas, pada waktu malam, sekarang kadar transpirasi adalah sangat-sangat minima. Very low. Kenapa? Sebab kebanyakan stoma dah apa? Dah tertutup. Boleh faham setakat ni? Okey. Second, tekanan air. Kita ada suatu tekanan. Nama dia adalah tekanan ataupun lebih dikenali sebagai tekanan akar. Okey, can I erase this guys? Because I want to write down all the important point. I can erase this Okey. Nak ambil screenshot ke apa ke cepat guys? Because I want to give sebab dari tadi Agnes tanya satu soalan tu. Cikgu apa maksud tu, apa maksud? Saya nak jawab soalan dia. Okay, I want to erase. Kalau tak nanti kecil lah video, cikgu tak jawab soalan dia nanti. You guys are very good, really learning. I'm just praying to God, all of you will get a very good results, okay? You don't need to thank me. Just thank your parents, thank God is enough. Okay, I'm just doing my duty. Saya harap you dapat suatu markah, satu keputusan yang sangat-sangat cemerlang.
Dan berapa ramai di antara kamu nanti tahun depan ambil subjek biologi? Anyone want to take biology, want to become a doctor? Oh, ada seorang hantar. No. Kenapa? Tanpa biologi ya? It's really interesting, guys. I'm from science stream. I'm teaching biology also. Listen to me. It's really interesting. It doesn't mean some other subjects are not interesting. Okay. Tetapi science, especially bio, is really, really interesting, guys. No need to worry about it. Okay. Sekarang jom kita pergi kepada benda-benda important dekat sini, student. Okay. What is so important about over here? Tekanan akar. I want you to write down. First point, tekanan akar. Okay. Apakah maksud tekanan akar? What does it mean by tekanan akar? Dia merupakan suatu daya. Okay. Suatu daya penolakan air. Salin, Dia merupakan suatu daya penolakan air di dalam batang. Okey, suatu daya penolakan air di dalam batang ke atas. Okey, di dalam batang ke atas dan keluar. Dan keluar. Keluar mana ni? It's like a pump lah. Very good. Tanya je, it's like a pump. Dan keluar melalui. Nama dia dikenali sebagai haidatut. Okey. Haidatut. Okey, dengar. Apakah itu haidatut? Haidatut ni merupakan, kamu akan nampak titisan air di bahagian bucu daun, dekat bahagian keliling dia. Okey, kamu akan dapat titisan air. Biasa ni berlaku bila tahu? Dia akan berlaku pada waktu pagi. Okey, before the sunrise you can see dekat sekeliling daun dia. Itulah nama dia haidatut. Okey, kenapa haidatut ni berlaku? Sebab akar kita ni, akar tumbuhan secara semula jadi dia memang dah ada suatu daya tarikan. Okey, dia memang dah ada suatu daya tarikan. Same like a guttation lah, macam gutasi. Jika you tengok daun, sebelah-sebelah dia tu you akan nampak ada pelembakan air. Proses semula jadi ni disenari sebagai gutasi. Okay, so let me explain again. Akar ni secara semula jadi, dia ada suatu daya tarikan air ataupun tekanan akar nama dia. Okay, daya tarikan air ni dikenali sebagai tekanan akar. Apa dibuat? Dia akan serap air. Air ni akan ditolak ke bahagian atas, which means batang dia. So dia akan keluar melalui haidatut. Haidatut ni merupakan suatu liang-liang yang sangat seni yang kamu akan jumpa di bahagian ujung urat daun. Haidatut, Haidatut merupakan suatu liang yang seni. Liang seni yang berada di bahagian ujung urat daun. Bukan stoma ya, student. Ini bukan stoma. Ini nama dia adalah haidatut. Mana haidatut ni ada? Dia ada dekat bahagian mana? Dekat bahagian tepi-tepi dia dah. Okey, dekat bahagian tepi-tepi dia tu, dia ada liang yang seni. So apa yang berlaku? Disebabkan oleh tekanan akar, air masuk ke dalam, air ni akan dipam ke bahagian atas, dia pergi ke bahagian pucuk, stoma dah tutup. So dia akan dipaksa keluar melalui liang-liang seni ini. Nama liang seni itu dikenali sebagai haidatut. So you can nampak ada gugusan-gugusan air di bahagian seni tersebut. Nama gugusan-gugusan air ini, dia merupakan suatu proses semula jadi. Nama proses semula jadi inilah kelas
Dia dikenali sebagai gutasi. Boleh faham? Okey, dia dikenali sebagai gutasi. Biasa ni kamu akan nampak bila tak? Waktu pagi, those who go to jogging or you go to jungle trekking, but you need to get up early, 5 o'clock, 6 o'clock like that, you akan nampak dekat bahagian sebelah daun tu. Itu nama dia gutasi. Ataupun gutasi ni kelas saya lebih dikenali sebagai pelembakan. Okay, you can write down. Pelembakan. Okay, pelembakan nama dia. Or maybe I think so only single K, not double K. Pelembakan single K. Okay, you can Google the picture. Just Google guttation. In English, we call guttation. Okay, guttation. Guttation. Bahasa Inggeris, guttation. Bahasa Melayu, gutasi. Macam tikisan air di sebelah-sebelah dia. Dalam buku teks pun ada. I think so if you turn to page number 100 something, you can see over here, 103. That is a student. Nama dia Tanuja. She helped me a lot. Okay, 103. You turn to 103, you can see over there. Okay, so dekat situ kelas, apa yang ditulis dekat situ? Biasa ni nampak, gutasi ni biasanya dia berlaku, memang dia berlaku pada waktu pagi. Sebab waktu pagi ni dia sangat lembap, sejuk. Lepas tu udara persekitaran pun terlalu tepuk dengan titisan air. We call as a mist. Tahu kan? Mist, fog, FOG, fog macam kabus, something like that. Lepas tu apa yang berlaku sehingga menghalang air daripada tersejat dari daun. Jika you nak tengok fenomena-fenomena seperti ni, kamu kena pergi ke jelapang padi. You need to go to the rice field. You can see by your own eye what is happening over there. Okay. Siapa yang boleh tengok tu can see lah 5 o'clock, 6 o'clock. Siapa yang, which means your grandfather, your grandmother still living in this kind of area, you can see this. Okay. Siapa yang pergi ke kawasan padi akan nampak benda ni. Okay, boleh faham setakat ni student? Saya ulang lagi sekali. Terdapat suatu tekanan. Nama dia tu tekanan akaf. Dia akan menghasilkan satu daya tarikan. Itu dia akan tolak air ke dalam batang atas dan keluar melalui Haida dot. Okey, Haida dot ni adalah apa? Dia merupakan suatu liang seni yang berada di bahagian ujung urat daun. So, air itu yang keluar, itulah nama dia gutasi. Disebabkan benda ni kelas, pengembala kambing dan penggembala lembu, mereka akan bawa keluar ternakan mereka pada waktu pagi. So apabila kambing atau lembu mereka tu makan rumput atau daun, dia dapat akses kepada air ni, gutasi. So itu merupakan suatu waktu yang sangat-sangat sesuai untuk mereka untuk makan, baru mereka akan kekal aktif. Mana ada orang keluarkan lembu dengan kambing waktu malam buta-buta? Pergi mana saya pun tak tahu. Usually early morning. Kalau you nak tengok fenomena-fenomena seperti ini, kamu pergi kepada kawasan desa. I go to some place like Kedah, Kelantan, Terengganu, you can see over there. Okay, can understand? Student can understand? Okay, sekarang saya nak masuk kepada bahagian faktor. Faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Siapa yang tinggal dekat kawasan Terengganu, Kedah, kamu memang bertuah. Because you can see all of this. Okay. So ada 4 faktor kat sini. Anyone guys from Kedah or Terengganu which is learning in my class? Anyone from there? Daripada kawasan Jelapang Padi ke which you really can see? Kedah. Agnes from Kedah. Agnes, are you from Kedah? Alright. Kedah dan Terengganu. Siapa tu? Allegation. Not bad, I really like that kind of area, you know. Sebab kawasan tu semua kawasan yang peaceful. Yasir, official. Saya Yasir dari Terengganu. Nice to know you, Yasir. Okay, nice to know you. Okay, faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi ada 4 faktor. Okay, faktor yang mempengaruhi kadar
transpirasi. Okey, apakah faktor dia? Faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi Ada 4. Apakah nama 4 faktor tu? Yang pertama, suhu persekitaran. Number 1. Suhu persekitaran. Kedua, keamatan cahaya. Okey. Ketiga, pergerakan udara. Dan yang terakhir ataupun yang keempat ni adalah kelembapan. Ini merupakan 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Boleh faham? Ini merupakan 4 faktor dia. Apa yang kamu perlu tahu adalah jika suhu naik, transpirasi naik. Jika keamatan cahaya naik, transpirasi naik. Jika pergerakan udara naik, transpirasi naik. Kecuali satu. Kecuali satu. Apa yang satu tu? Jika kelembapan naik, kadar transpirasi akan berkurang. Boleh faham Jika kelembapan naik, transpirasi berkurang. Itulah salah satu perbezaan dia. Okey, kamu kena ingat student, ini semua benda penting. Kalau ditanya, pastikan kamu boleh jawab soalan-soalan tersebut. Boleh faham setakat ni student? Ada faham tak? Kita ada lagi satu, 3.5. Okey, nanti saya tengok. Maybe by next week we try to finish it lah. Okey. So sekarang kelas kita nak masuk kepada sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Benda ni sangat senang. Okey, cikgu lukis kat depan. Kamu just tengok gambar raja ni dah sudah tahu tak? Okey. Saya lukis keratan Batam. Tadi pun saya lukis, sekarang saya lukis lagi sekali. Okey, keratan Batam. Okey. Bahagian paling dalam ni dikenali sebagai xylem. Bahagian paling luar ni dikenali sebagai phloem. Okey. Anda kenal apa tu xylem, anda kenal apa tu phloem. Dan anda tahu bagaimana nak membezakan antara keratan rentas, akar, batang dan daun. Tahu kan? Tahu kan bentuk atau posisi xylem dengan phloem dia? Okey. Sekarang kelas, di antara xylem dengan phloem, you akan nampak dekat sini ada satu ring. Nama ring tu dikenali sebagai cambium. Okey, dengar Dia dikenali sebagai cambium. K-A-M-B-I-U-M. Okey, cambium. Tengah-tengah tu cambium. Hasil campuran 3 benda ni, iaitu xylem, phloem dan cambium. Hasil campuran 3 benda ni kelas, dia berbentuk seperti ni like this, dia look alike. Tengah-tengah ni xylem, ini merupakan phloem, ini merupakan cambium. Okey. Yang ni dikenali sebagai berkas vascular. Nama dia, saya nak kamu ingat. Dia dikenali sebagai apa? Berkas vascular. Dalam bahasa Inggeris, dia dikenali sebagai vascular bundle. Bahasa Melayu, berkas vascular. Sekarang soalan saya adalah, apakah fungsi atau kegunaan tisu xylem? Jawab student. Apakah fungsi atau kegunaan tisu xylem? Xylem digunakan untuk apa student? Mengangkut air. Lagi? Mengangkut air. Xylem. Okey, mengangkut air, betul. Selain daripada mengangkut air, garam mineral. Okey. Ingat, very good allegation. So ingat. Ingat xylem, ingat air dan garam mineral. Okey, ingat xylem, ingat air dan juga garam mineral. Okey. Ingat xylem, ingat air dan garam mineral. Kelas, ada lagi satu kegunaan xylem.
dia bukan saja digunakan untuk mengangkut air dan garam mineral. Malah xylem ni sangat-sangat penting untuk sistem sokongan tumbuhan. Okey, salib. Xylem ni dia merupakan sokongan tumbuhan. Okey, sistem sokongan tumbuhan. Okey, xylem, sistem sokongan tumbuhan. So ada dua. Satu, untuk mengangkut air dan garam mineral. Kedua, sistem sokongan tumbuhan. Boleh faham Okey, sekarang student, apakah kegunaan flower? Mengangkut sukrosa, hasil fotosintesis, bagus. Mengangkut makanan, iaitu hasil fotosintesis, sukrosa boleh. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Ya, makanan, very good. Yukta Murugan, very good. Tapi dia akan hantar dari mana ke mana? Makanan tu akan dihantar dari mana ke mana? Dari, betul ke akar ke daun? No, brother. Makanan akan dihantar dari mana ke mana? Tengok, ramai tak tahu. Dari daun ke seluruh tumbuhan. Very good, Tanuja. Okey, dengar Bagi flower, okey, saya dah beritahu dah. Kalau flower means saya suruh you ingat makanan. Okey. Jika kamu ambil flower, ni saya tulis kat sini. Jika kamu ambil flower, flower ni akan hantar makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Okey, dia akan hantar dari daun ke seluruh tumbuhan. Itulah flower. Daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Very good, Yukta Murugan. Tetapi xylem dari akar sehingga pucuk. Okey, manakala xylem dari akar sehingga pucuk. Boleh faham setakat ini, student? Boleh faham tak student setakat ni? Alamak, ada seorang student tanya soalan apa tu? Yang cepat ni soalan dia tu hilang. Dia tanya apa tu? I don't know what the student ask. Okay, boleh faham Okay, can understand, right? Okay, so ingat xylem, ingat flower, dari mana ke mana. Okay, kamu kena ingat benda ni. So, kalau you faham benda ni, saya rasa that's it, student. Nothing much. No big deal. Kamu dah boleh buat. What is sukrosa? Sukrosa merupakan suatu bahan, okay, hasil daripada fotosintesis yang dia akan hantar ke seluruh bahagian tumbuhan. Cikgu boleh tak ulang organ yang ada dalam berkas vaskular? Okay. Dalam berkas vaskular, bahagian dalam xylem, bahagian luar flower, di tengah-tengah tu adalah cambium. Xylem digunakan untuk menyerap air dan garam mineral. Selain daripada itu, dia digunakan untuk sistem sokongan tumbuhan. Manakala phloem digunakan untuk mengangkut dan menghantar hasil fotosintesis. Okey, yang dikenali sebagai what we call sukrosa. Lepas tu, tisu cambium ni sangat penting untuk proses pembesaran tumbuhan. Okey, itulah kegunaan tisu cambium. Jadi kena ingat, xylem mengangkut air, ya, proses pertumbuhan sekunder tumbuhan. Very good, Agnes. Okey, xylem dia akan mengangkut air daripada akar dan dia akan hantar air itu ke seluruh tumbuhan. Manakala phloem, dia akan mengangkut hasil fotosintesis makanan itu daripada daun dan dia akan hantar kepada seluruh tumbuhan tersebut. Itulah you kena tahu. Selepas tu kita ada 1 minit lagi. Siapa ada soalan boleh tanya depan cepat. Okay, we only have 1 more minute to go, guys, quickly. Cikgu, kenapa kelembapan naik, transpirasi berkurang? Transpirasi ni, jika suhu naik, dia akan jadi panas. Jadi bagaimana dia nak kehilangkan kepanasan atau haba tu? Melalui transpirasi. Okey. Keamatan cahaya. Semakin meningkat cahaya, semakin meningkat suhu. Cahaya dengan suhu ni is like correlated. And then,
pergerakan udara. Apabila udara ni dia bergerak dengan laju, dia akan mengangkut air sekali. Tetapi kelembapan ni jika tinggi di bahagian luar, tinggi, which means surrounding dia tu dah terlalu sejuk. Jadi dia tidak perlu membuang air daripada badan dia. Pasal tu saya jawab, jika kelembapan dekat sebelah persekitaran dia tu tinggi, transpirasi berkurang. Kenapa? Sebab persekitaran pun dah sejuk dah penuh dengan air, kelembapan. Jadi dia tak payah buang. Boleh faham Understand student Okay, any question so far you wanted to ask? One last question. Okay, tiada. Sudah jadi pukul 9 sekarang. So guys, by that guys, I think so we supposed to end today's class. So next week saya akan masuk 3.5. Last one, saya akan masuk 3.5. Lepas tu kita akan masuk ke bab 4, kereaktifan logam. Dan saya akan hantar nota secepat yang mungkin dan saya harap you dapat baca segala benda dalam nota tersebut. So by that, thank you for your time. Take care guys. Goodbye and good night. Okay, see you soon guys. Okay, take care.